Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita sama-sama pada pagi ini dalam siri kapsul 15 minit Syama'il kita yang telah bercuti beberapa ketika. Dan insya-Allah kita mulakan sesi pagi kita ini dengan kita sama-sama memulakan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan hamba-hamba Allah daripada kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah bersama-sama baginda masuk ke dalam syurga, duduk di bawah liwak keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat sama-sama kita pada pagi ini dalam siri kapsul 15 minit Syama'il, siri yang ke-37. Kita berada pada bab yang ke-8 hadis pada hari ini. Kita akan baca dua hadis insya-Allah. Pada hadis yang ke-67 dan juga 68 kita masih lagi berada dalam bab babu majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ceritakan tentang pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang baru masuk sama-sama kita pada pagi ni, ahlan wa sahlan. Yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen, saya jawab salamnya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Siah ada, Puan Elvira, Puan Zarina, Puan Siti Mahawa dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan sentiasa kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dikabulkan segala doa, hajat, harapan kita. Sentiasa kita diberikan cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita masuk hadis kita insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdu ibnu Humaid qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hasan al-Anbari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faranin wa qad nafadathu wa fil hadits qissah tawilah. Daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai kain usang
ya, yang berlapik, yakni yang ditindihkan tanpa dijahit antara kedua-duanya. Jadi Nabi pakai baju dua lapis. Kedua-dua kain itu bercelup warna za'faran. Ini za'faran ini tumbuhan yang digunakan dan dia akan menyebabkan jadi sesuatu tu jadi kuning. Kan sesuatu tu jadi kuning. Jadi ada warna-warna yang digunakan pakai kepada pakaian yang menyebabkan berubahnya warna pada pakaian tersebut. Dan bila lama-lama warna tu akan luntur baliklah. Biasanya begitu. Jadi Nabi SAW pakai pakaian yang usang, yang lusuh, dan kedua-dua kain itu adalah kain yang dicelup dengan za'faran. Dan kain usang itu telah luntur warna za'farannya, jadi kuning-kuning cairlah. Dan hadis ini mempunyai kisah yang panjang. Biasa daripada kalangan para muhaddithin, mereka potong hadis yang panjang, ambil pada part yang jadi syawahid, yang jadi tujuan para muhaddis ini memasukkan hadis-hadis yang mereka kehendaki dalam bab. Cerita dalam bab ini bab pakaian, tapi hadis sebenarnya lebih panjang lagi daripada itu. Dia hanyalah sebahagian daripada hadis yang panjang, cuma dia ambil terus kepada syawahidnya untuk menjimatkan ruang lah, kerana bab ni nak cerita pasal pakaian. Jadi kata Qailah binti Makhramah, aku tengok Rasulullah pakai 2 helai baju usang. Dan dalam satu hadis yang lain juga disebutkan Nabi waktu itu duduk dengan duduk kurfusa. Nanti kita sampai pada part bagaimana duduknya Rasulullah, kita bahas. Jadi Qailah dalam hadis ini Imam Tirmizi sebut wa fil hadithi qissah tawilah. Dalam hadis ini sebenarnya ada cerita yang panjang. Tak diceritalah cerita yang panjang itu, tapi dalam syarah disebut apakah kisah yang panjang itu. Kisahnya adalah Qailah binti Makhramah ni hadir bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya, dan beliau rasa gemetar. Kita dah sebut bahawa orang pertama bertemu dengan Rasulullah, mereka akan rasa ada aura, ada karisma yang ada pada Rasulullah walaupun Rasulullah duduk santai-santai. Kita ada sebahagian orang tu, kalau pemimpin besar, kalau VIP, dia datang mungkin dengan limuzin, mungkin menuju ke tempat-tempat seperti istana, kita nampaklah gah, kan, kita nampak gah dia. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gah yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam akan dapat dirasai, dilihat oleh sesiapa sahaja yang datang bertemu pertama kali bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah Qailah binti Makhramah ini. Beliau datang mendekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, aku tengok Nabi pakai bajunya baju lusuh je. Tapi timbul dalam hatinya rasa gementar. Hadza Nabiullah, ini Nabi Allah. Timbul rasa gementar. Sedangkan waktu itu Qailah binti Makhramah dia hadir di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan itu, bila hatinya bergetar ataupun hatinya tu rasa gementar itu, Nabi SAW pun mengucapkan kepada beliau, kepada Qailah binti Makhramah, ya miskinah alaikis sakinah. Ya miskinah alaikis sakinah. Hai orang miskin. Miskin di sini adalah kesian. Ya miskinah, hai kesian kamu ni. Jangan takut. Istilah dia begitulah. Jangan takut. Kalau bahasa kita tu mungkinlah, orang pertama kali dia datang takut-takut macam tu kan. Jangan takut, saya tak makan orang. Saya tak makan orang. Macam itulah. Saya bukan nak makan awak. Tak ada apa-apa. Jadi Nabi sebut, ya miskinah, kesian tengok kamu. Alaikis sakinah. Tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Jadi kita pun bolehlah mengucapkan kalimah yang sama kalau timbul rasa tak senang ataupun rasa gementar dalam hati kita nak masuk exam ke. Ada orang, terutama orang perempuan lah kan, ambil lesen memandu. Kan jumpa dengan JPJ. Oh, dia punya dop-dap tu. Boleh kita cakap dengan diri kita sendiri, ya miskinah alaikis sakinah. Kan, hey wahai orang yang kesian tengok kamu ni, tenang saja. Jadi Nabi sebut begitu. Kan, ya miskinah alaikis sakinah. Kalau lelaki tu kalah, ya miskin alaikas sakinah. Kan, hai kesian sangat. Jadi dalam hadis tu disebut Nabi duduk kurfusa. Duduk kurfusa ni duduk lutut naik ke atas, peluk. Duduk santai saja. Kan, lepas tu pegang pelepah pula. Pegang pelepah kurma. Jadi keadaan itu dilihat gementar oleh sahabiah ini.
Kata beliau, selepas daripada sebutan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, berubah terus hatinya jadi tenang dan timbul rasa ta'zim kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi rasa gemetar, takut, risau. Ya, bila Nabi sebut macam tu, tenang-tenang saja, maka tenang sungguh hatinya, terus 360 berubah daripada gemetar tadi menjadi tenang, bahkan bertambah pula ta'zim, pengagungan sahabiah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kisah panjang yang ada dalam hadis lah. Ceritanya Nabi pun pakai baju yang lusuh, yang usang. Ya, jadi kita jangan rasa malu lah pakai baju lama. Itu cerita dia. Kan, jadi baju dah 5 tahun, baju dah 6 tahun. Saya hatta sekarang pun ada pakaian yang saya pakai daripada saya diploma lagi. Saya diploma dalam 10 ke 12 tahun yang lalu. Masih ada jubah-jubah yang saya pakai dan masih elok. 12 tahun dah dia punya umur dia. Ya, pakaian baju kemeja yang dipakai waktu kuliah saya di diploma tahun 2007. Saya masih pakai lagi hari ni. Kalau tengok balik video-video yang lama, ada baju ungu yang saya pakai. Itu adalah ketika saya belajar diploma. Ya, jadi baju elok, tak ada masalah. Koyak sikit pun tidak. Lusuh pun kita tak nampak lusuh dia. Kan hatta kalau dah lusuh sekalipun, tak menjadi satu masalah bagi kita untuk kita pakai pakaian yang lama. Dan itu tidak mencerminkan hati seseorang. Apa yang dia pakai, baju lusuh, selekeh lah. Tidak, kerana itu adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat Allah Ta'ala juga, kerana dikurniakan pakaian. Ada pakaian yang baik, kita pakai pakaian yang baik. Bila masa nak pakai pakaian cantik-cantik yang baru-baru, yang kalau pakai baju baru, sunnahnya hari raya kan, hari raya. Kalau pakai baju putih, itu sunnahnya adalah pada hari Jumaat. Bagi orang lelaki lah yang nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi pakai cantik-cantik. Nak ke masjid, pakai cantik-cantik lah. Kan? Jadi pakaian keadaan yang biasa itu okey saja kalau pakai pakaian yang lusuh. Ada sebahagian daripada kita malu kan. Malu hatta pada anak-anak dia, anak yang kecil. Baju ni dah 2 tahun dah pakai. Kan tukarlah, buang bagi saya. Padahal baju elok lagi. Kadang-kadang orang-orang susah, ya, banyak pakaian anak-anak dia yang koyak-koyak dan sebagainya. Kita beli branded pakai setahun kan, lepas tu buang saja. Lebih baik kita bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kan, tengok. Tapi ada sebahagian orang dia tak nak terima pula. Kan baju lama lah, tak nak lah, malu lah anak saya pakai baju lama. Padahal dia pun tak berapa mampu juga nak beli. Itu kadang-kadang kita kata ada kesombongan lah, pelik lah juga sikit kan. Nabi SAW pakai pakaian yang usang juga. Jadi tak ada rasa malu pakai baju yang lama ataupun pakai baju yang usang, asalkan elok, asalkan menutup kepada aurat. Itu yang kita boleh ambil lah. Hadis yang kedua, yang terakhir kita nak baca hari ini, wa bihi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Anas bin Malik an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi min athiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, sentiasalah kalian dengan pakaian putih. Ya, alaikum ini adalah perintah yang membawa hukum sunat, al-amru lin nadab. Kalian kena pakai baju putih ni, Nabi sebut alaikum bil bayad. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita lah, cakap tak serupa bikin. Bila Nabi suruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri akan mencontohi dan tunjukkan terlebih dahulu. Maka Nabi takkan suruh sesuatu kalau tidak melazimi perkara tersebut terlebih dahulu. Jadi Nabi sendiri buat sunnah pakai pakaian warna putih. Pakailah pakaian warna putih, liyalbisha ahya'ukum. Hendaklah dipakai oleh kalian yang hidup. Orang hidup pun pakai. Wa kaffinu fiha mautakum. Orang mati pun pakai juga. Kafankanlah kalian yang mati dengan kain putih. Kapan kain putih ni hukum dia sunat. Bukan tak boleh pakai kain lain, boleh pakai kain lain. Bahkan kita dah sebut sebelum ni, ada sahabat dia minta jubah Rasulullah, dikafankan dia dengan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang pernah menempel kain tu pada tubuh Nabi SAW. Kan? Jadi sunat saja, sama macam kain ihram lah. Kain ihram yang kita pakai buat umrah tu, ya, sunat saja warna putih. Kalau pakai ihram warna pink boleh, ihram warna pink. Ada sahabat saya seorang pakai warna pink, menyerlah dia. Orang lain semua putih, dia warna pink.
Nampak macam pakai kain tuala kan, warna-warni. Jadi sunnah memakai pakaian yang berwarna putih. Orang hidup pun sunat elok pakai, orang mati pun sunat elok pakai. Cuma orang perempuan kena hati-hatilah. Orang perempuan kena jaga-jaga, takut nipih, takut jarang. Ya, kain putih ni nampak pula bentuk-bentuk ataupun jarang lah, terutamanya jarang. Maka orang perempuan sunat elok pula pakai hak gelap-gelap lah, supaya lebih menjaga kepada aurat. Orang lelaki sunat pakai pakaian putih. Ya. Jadi kata ulama ada beberapa sebab kenapa putih ni sunnah. Yang pertama adalah memantulkan cahaya matahari, naik seri lah. Naik seri. Orang yang kulitnya gelap, kalau pakai pakaian yang lebih gelap, memanglah pergi nampaklah gelap dia. Jadi dia pakai putih, naik seri dia. Kemudian kalau hitam kan menyerap kan. Dia macam menyerap. Kalau putih ni dia pantul. Jadi nampak seri lah. Yang kedua, mengajar kita menjadi orang yang lebih bersih. Maksudnya bila kain putih, kita pakai pakaian putih kan, kita akan lebih berjaga-jaga lah. Kita akan lebih berhati-hati bila duduk, bila berjalan. Duduk pun kita akan perhati dulu kursi-kursi kita. Bila nak menyandar kan, kita tengok kalau ada habuk-habuk ke apa ke, itu akan cepat kotor lah. Jadi istilah mudah dia, pakaian yang cepat kotor, cepat kita akan cuci. Kan, kalau nampak cepat kotor, maknanya cepat kita akan basuh. Bila rajin basuh, maka akan jadi orang yang bersih. Beza dengan kita pakai baju hitam. Kita pakai pakaian hitam ni, selagi mana dia tak kotor, selagi itulah kita bedal kan. Selagi mana tak kotor, selagi itu kita dah berbau busuk, baru kita tukar. Beza dengan putih ni cepat kotor dan cepat kita basuh. Jadi mengajar kita menjadi orang yang bersih. Ya. Okey. Dan yang ketiga, sunnah lah. Kalau ikut ittiba' Rasulullah, insya-Allah dapat pahala. Dan dipakai oleh mayat pula. Kain kapan itu kain kapan yang warna putih. Jadi kita bila pakai putih, kita tengok warna ni lah besok yang akan balut tubuh aku. Dalam kubur, masuk duduk dalam pakaian jenazah, jadi hantu pocong tu. Balut tu dengan kain putih lah. Jadi kita dunia lagi pakai putih tu, teringat kain putih ni nanti yang akan balut jenazah aku nanti. Kan? Dan mengajar kita juga, bila kita ingat bahawa umur kita tak panjang, kita pun akan jadi jenazah yang dibalut dengan kain kapan. Jadi tak ada ruang sebenarnya kita nak berlagak hidup atas muka bumi. Secanggih mana, semahal mana pakaian yang kita pakai di atas muka bumi ni, coraknya cantik macam mana pun, mahal mana pun harganya, tag yang macam mana pun letak pada pakaian kita, tetap pakaian terakhir kita adalah kain kapan. Dan kata ulama, untuk mengingati kepada kematian kan, ingatlah bahawa kain kapan kita itu sudah pun ditenun. Mungkin saja kain kapan kita itu masih berada di atas pokok. Maksud atas pokok tu adalah cotton lah. Cotton kan kapas kan, pokok kapas. Mungkin dia baru ditanam pokok tu. Kain kapan kita tu di pokok lagi, jauh lagi lah mungkin matinya. Mungkin sudah diambil kapasnya untuk ditenun, sedang ditenun. Mungkin sudah siap jadi kain. Mungkin dalam perjalanan, dalam kargo, mungkin dibuat kain tu daripada Taiwan, daripada Kemboja, daripada China, daripada mana-mana. Dalam perjalanan kapal, kain kapan kita tu duduk dalam kargo dah. On the way nak sampai ke kita. Kok mana pun kain kapan tu dah ada. Dah ada untuk kita. Cuma tak tahu bila dia akan sampai pada kita. Mungkin sudah berada tunggu di suatu tempat di masjid, untuk tinggal kita hadir saja ke situ dan dibalut. Jadi kain kapan kita, kalau kita ingat warna dia tu, akan menyebabkan kita ingat pada kematian dan akan boleh menyebabkan kita tambah amal-amal kita lah. Baik, dan Nabi SAW sebut dalam hadis ni yang terakhir, fa innaha min khiyari thiyabikum. Baju putih itu, kain putih itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Jadi bila Nabi kata putih itu sebaik-baik pakaian, Quran pula sebut khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian perhiasan yang terbaik yang kamu ada bila nak ke masjid. Maka sunat bagi orang lelaki, dia pergi hari Jumaat, pakailah dia akan pakaian yang berwarna putih. Itu ambil sunnah ittiba' Rasul SAW. Pakai baju putih khususkan untuk hari Jumaat. Hari Jumaat jangan pakai baju lain lah, pakai baju putih lah. Bagi orang lelaki nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau hari raya,
Sunat pula pakai selain daripada putih, tapi pakaian itu baru. Pakaian itu baru. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. 2 hadis yang kita baca hari ini. InsyaAllah esok ada kesempatan kita habiskan 3 hadis daripada bab ini. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan mendapat manfaat sama-sama dengan kita untuk kita tambah kenal, tambah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua yang sudi bersama-sama dalam sesi kapsul kita pada pagi ini.